Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alright, Alia, boleh tak kamu buat 11 slide dia? Ustaz tak nampak yang satu slide dia. Macam mana Ustaz? Oh, Ni slide yang kamu bagi, tepi. slide tepi kamu bagi dua lah. Right, pada petang ini kita akan sambung tentang asas tamadun Islam. Sebelum ini kita telah melihat sumber tamadun Islam, antaranya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, juga tamadun lain. Dan juga kita melihat bagaimanakah dikatakan konsep tamadun Islam itu. Maka pada petang ini kita akan sambung tentang asas kepada tamadun Islam. Yang mana dalam tamadun Islam ni sekurang-kurang ada 4 asas yang menjadi perkara basic kepada tamadun Islam itu untuk mendapat pencerahan dan isi daripada apa yang telah ditetapkanlah. Yang pertama dipanggil ilmu. Maknanya ilmu salah satu menjadi kepada asas kepada tamadun. Jadi kalaulah orang itu tidak berilmu, mana payahlah untuk menghasilkan satu tamadun kefahaman tentang agama Islam yang sebenar. Dan begitu juga yang kedua dipanggil akidah. Kerana apa? Sebab tamadun memerlukan kepada keyakinan. Kita kata pegangan dalaman yang sebenar. Dan yang ketiga dipanggil syariah, hukum, hakam, peraturan sama ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia maupun hubungan dengan alam. Jadi dekat sini syariah ini sangat signifikan supaya ia membentuk satu tamadun yang hebat, tamadun Islam yang unggul. Termasuklah dalam peperangan yang berlaku pun Islam meletak satu peraturan, perundangan. Dan yang keempat dipanggil akhlak. Dan salah satunya asas kepada tamadun adalah merupakan akhlak al-karim, akhlak yang mulia. Jadi kita tengok satu persatu. Alia tak keluar pun Alia. Dia punya ni. Slide tu dia tak keluar. Share screen. Tak keluar. Tak keluar ke Ustaz? Tak keluar, tak keluar. Sekejap. Kenapa tak keluar? Saya dah share screen. Oh, sekejap. Macam ni ke Ustaz? Ya, macam ni Sekejap. Macam tadi tu kamu kau nak je tu. Tarik yang tepi dia. Je tu. Tekan bawah lagi.
ke atas lagi? Atas. Belum masuk akidah lagi, baru masuk ilmu. Ni, okey. Jadi sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, kepada asas kepada taman Islam ini, yang pertama dipanggil ilmu. Apa makna ilmu? Yang mana awal-awal lagi Allah Ta'ala telah menurunkan ayat Quran tentang ilmu. Tentang supaya kita mengkaji, buat research. Iqra' mi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Awal-awal Allah Ta'ala telah ingatkan kita supaya kita buat kajian, buat penyelidikan tentang ilmu, tentang maklumat, tentang knowledge. Jadi konsep ilmu ni sangat penting lah. Jangan boleh kita sebut konsep ilmu ni maknanya ketibaan, mendatangkan makna kepada kita, signifikan dan sebagainya. Dan ilmu apakah yang sangat penting kepada kita? Yang termasuklah ilmu akidah, ilmu syariah dan juga ilmu akhlak. Apakah dia ilmu akidah? Ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan. Apakah yang berkaitan dengan syariah? Ilmu berkaitan dengan hukum hakam dan juga akhlak, ilmu berkaitan dengan hati. Ini 3 ilmu yang sangat wajib kita kena kuasai. Dan yang kedua ilmu apa? Ilmu alat, seperti ilmu IT. Ilmu kulinari, macam mana nak masak tin tempoyak secara 3 rasa contoh. Ilmu yang lain, profesional lain yang melibatkan designer, buat bangunan, pelan, arkitek, engineer dan sebagainya lah. Dan termasuk juga ilmu yang berkaitan membezakan hak dan batil. Jadi dalam taman Islam ni semua ada. Dan termasuk juga ilmu, sama ada ilmu agama dan ilmu konvensional lah. Ilmu yang meliputi aspek yang berkaitan secara direct religius tentang keagamaan ataupun ilmu-ilmu yang lain. Itu tentang ilmu yang kita kena ketahui. Next, seterusnya. Okay. Jadi kalau kita tengok aspek akidah, apa makna akidah? Akidah ni maknanya kepercayaan, keimanan yang tetap, kukuh dalam jiwa setiap Muslim terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya serta apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maknanya ini adalah tentang akidah. Maknanya ilmu yang mana akan membahaskan, membicarakan soal yang berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, pegangan i'tiqad yang berkaitan dengan Allah dan juga Rasul. Apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Semua tadi kena diyakini. Dan pegangan akidah yang mantap akan membebaskan diri daripada sesuatu yang bersifat makhluk. Maka sebab itu apabila kita berpegang kepada akidah yang sebenar, maka kita akan mampu melahirkan keimanan yang sebenar. Keimanan yang kukuh, mantap. Tidak mudah kita goyah. Tidak mudah kita koyak. Istilah ini koyak. Maknanya mental down lah. Tapi maksudnya kita mampu untuk berhadapan dengan cabaran. Objek berlaku contohnya. Kita tidak mudah berputus asa. Teruskan usaha jaga kita punya perkara-perkara yang boleh mendatangkan, membatalkan akidah. Hasan Al-Banna mengatakan, akidah ialah hal yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan dalam hati hingga menjadi tenteram, tidak ragu-ragu dan bimbang serta bersih daripada syak wasangka. Maknanya, apa dia akidah? Akidah ini berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan. Dan bukan percaya, dia lebih lagi pada itu, iaitu yakin. Yakin dekat mana? Yakin dalam hati. Dan apakah kesan keyakinan ni? Menjadikan ketenteraman dan dia tidak ragu dan bimbang dan dia tidak ada syak wasangka. Ini maknanya akidah yang kukuh, yang mantap. Kalau dalam hati kita ada perasaan yang ragu, maka ada problem, masalah dalam jiwa kita, ada syak wasangka. Dan berbeza dengan ideologi ataupun izm-izm ciptaan manusia yang hanya bersandarkan kepada falsafah material semata-mata dan menafikan kewujudan Tuhan dan gagal membawa kepada ketenteraman dan penyelesaian masalah seperti pahaman sekular, materialism, kapitalism dan juga liberalism. Ini antara kita kata izm ataupun ideologi yang disandarkan kepada selain daripada Islam.
Maknanya kalau akidah tadi solid daripada Allah Ta'ala. Ah, dan akidah ini akan melahirkan tamadun yang mantap dan bebas daripada penyelewengan. Maka sebab itu akidah Islam ataupun tamadun Islam dia mesti berteraskan kepada keyakinan yang kukuh, yang mantap, yang hebat. Barulah kita akan mampu menjadi manusia yang unggul, yang hebat juga. Itu. Right. Sebab itu bila sebut aspek akidah, dia melibatkan kepercayaan dan juga dia akan melibatkan kaedah. Apakah aspek kepercayaan? Aspek kepercayaan. Next. Yang pertama, kalau kita tengok aspek kepercayaan, merupakan perkara asas yang wajib diimani dan diyakini. Yang mana terangkum di dalamnya 6 aspek kepercayaan. Yang pertama dipanggil beriman kepada Allah, malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Jadi apakah yang kita nak memahami beriman kepada Allah? Yang mana kita meyakini tidak ada sembahan yang berhak, yang wajib disembah kecuali Allah. Mana tidak ada sembahan yang lain kecuali kita hanya mengabdikan diri kepada Allah yang Esa. Dan bukan sekadar itu, kita kena mengakui Allah yang menciptakan alam serba jagat ini, menciptakan keseluruhan makhluk. Allah lah pemilik dan pentadbir seluruh alam, serta Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, jamal wal kamal, keagungan wal kamal, sifat kesempurnaan. Sebagaimana yang kita belajar sifat 20 dan juga kita belajar bahawasanya Allah Ta'ala itu yang berhak kita sembah dan berhak untuk kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang berhak kita sembah, hanya sahaja kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya sahaja kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kita meminta hanya kepada Allah Ta'ala, bukan meminta kepada yang lain. Itu contoh. Yang kedua, kita beriman kepada para malaikat. Yang mana malaikat wujud ini merupakan ciptaan yang tidak pernah menyalahi perintah Allah, dan malaikat ini pula ada yang diciptakan pelbagai fungsi, dan dia diciptakan daripada cahaya, tak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ada malaikat yang Allah Ta'ala jadikan ketika mana dia di mula-mula dijadikan sampai hari kiamat, itulah yang dilakukan oleh malaikat tersebut. Dalam aspek apa? Dalam aspek keimanan tadi. Begitulah seterusnya. Malaikat tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, beriman kepada Rasul. Yang mana kita kena mempercayai di kalangan manusia ini ada yang diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ini perlu diyakini dengan sepenuh hati. Dan ada 313 Rasul, 124,000 Nabi yang Allah Ta'ala pernah utuskan kepada umat manusia, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, dan Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Isa akan turun di akhir zaman nanti untuk membawa risalah Nabi SAW. Jadi ini peranan Nabi yang perlu kena yakini. Dan ada 5 orang Nabi Ulul Azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Ulul Azmi, Nabi yang mempunyai keazaman dan ujian yang begitu besar dan getir. Dan begitu juga beriman kepada kitab, yang mana kita mengakui Allah telah menurunkan kitab suci kepada manusia melalui Rasulnya, dan Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Sallam akhir zaman, yang menjadi petunjuk dan panduan serta ilmu kepada manusia seluruhnya. Ini kita kata beriman kepada kitab. Yang mana ada kitab Taurat, Zabur, Injil. 4 kitab termasuk Al-Quran, 4 kitab menjadi panduan kepada umat manusia. Dan seterusnya beriman kepada hari akhirat, yang mana kita meyakini dunia yang hebat ini akan hancur musnah dan digantikan dengan alam yang baru, dunia yang baru, dipanggil hari akhirat. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan hari akhirat? Sebab atas dunia ini ada di kalangan manusia yang mana mereka melakukan kezaliman, penindasan, tapi tidak mendapat balasan. Contohnya mati dibunuh. Dan kawan tu
menikmati kehidupan lalu dibunuh. Bila akan dibalas, diadili, maka nanti di padang mahsyar nanti akan diadili dengan sebenarnya. Dan begitu juga beriman kepada qada dan qadar, mempercayai dan mengakui apa-apa yang berlaku pada manusia itu sama ada baik ataupun buruk, merupakan ketetapan Allah Taala. Allah Taala telah maknanya Allah Taala telah memberikan apa ni satu ketetapan, cuma manusia diberi usaha untuk ikhtiar, doa, usaha sebagainya, tetapi akhirnya ketetapan yang berlaku itu adalah apa yang Allah Taala telah tentukan. Ini aspek kepercayaannya. Alright. Jadi macam manakah kaedahnya? Aspek yang kedua, kita kata aspek akidah itu yang kedua dipanggil aspek kaedah. Iaitulah kaedah pelaksanaan akidah dan bagaimana dapat bertapak dan berperanan membangunkan tamadun. Terdapat 3 prinsip menjadi kriteria asas. Yang pertama dipanggil kesatuan, yang kedua dipanggil rasional, dan yang ketiga dipanggil toleransi. Toleransi. Okay. Dalam aspek kesatuan, yang mana manusia ni pelbagai perbezaan, maka disatukan dalam aspek akidah. Contohnya kita orang Melayu, orang Cina, orang India. Walaupun pelbagai bangsa, keturunan, warna kulit, ras, dan sebagainya, tetapi apabila mereka ini beriman kepada Allah, maka mereka tetap sebagai satu ummah dengan keimanan. Maka disatukan dalam aspek akidah. Dan Islam hanya meletakkan kepercayaan kepada Allah dan bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Aspek penyatuan, wahdatul fikri, kesatuan dalam berfikir, wahdatul akidah, kesatuan dalam akidah, wahdatul amal, kesatuan dalam beramal. Orang India, orang Cina, orang mana-mana juga dia beriman pada Allah, akhirnya dia sujud, dia sembahyang di surau kita. Sama, maknanya kesatuan dalam aspek kesatuan. Yang kedua dipanggil rasional. Yang mana akidah tidak hanya didasarkan kepada kepercayaan bersifat dogmatik semata-mata, tetapi juga penggunaan akal fikiran secara rasional. Maknanya kita bukan hanya ambil daripada nakli saja, Al-Quran, hadis saja, tetapi Islam meletakkan akal juga satu sumber yang sangat penting, sehingga seseorang itu diterima ibadatnya ketika mana dia berakal dan tidak diterima ibadatnya ketika mana dia gila. Ini menunjukkan kepada kita Islam sangat rasional, menerima akal. Bahkan Islam menghukum mereka yang merosakkan akal dengan meminum arak contohnya. Justru Al-Quran menyarankan agar manusia mengkaji dan menyelidik, memahami kejadian alam yang menjadi bukti keagungan Allah. Antara aspek rasional yang untuk dicapai, pertama, menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti. Contohnya, yang bersifat tahyul, khurafat, sihir, dan sesuatu yang bertentangan dengan akal fikiran manusia. Maksudnya bukan kita tak percaya adanya sihir. Ada, kita percaya ada sihir. Tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan sihir. Ataupun mempercayai perkara-perkara khurafat, perkara-perkara tahyul. Walaupun khurafat ini nama kepada satu hari isteri Nabi cerita pasal khurafat. Nabi tanya, wahai Aisyah, tahu tak apakah itu khurafat? Maka isteri Nabi kata, aku tak tahu ya Rasulullah. Khurafat ni, dia kata satu masa khurafat ini hilang. Maka khurafat 2-3 bulan lepas tu datang mencerita kepada orang kampung. Dia kata aku ni dibawa ke alam jin. Jin Islam bawa. Maka dia pun cerita-cerita, orang kata ini cerita khurafat. Sampai ke tanah Melayu cerita khurafat jugalah. Tapi kita khurafat kita dalam maksud kita cerita-cerita yang tidak masuk akal. Perkara-perkara yang tidak masuk akal. Jadi Islam bersifat rasional. Perkara yang tidak masuk akal dibuang. Tapi bukan semua perkara yang tidak masuk akal dibuang. Yang datang daripada Allah Ta'ala, datang daripada hadis Nabi, datang daripada Al-Quran dan Sunnah, kita terima walaupun tak masuk akal. Contoh Nabi naik ke langit, sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, di sisi syurga, di tepi syurga. Maka kita kena percaya sebab itu daripada Al-Quran. Tapi yang dikatakan tayyul hurufat ni apabila mimpi, ni saya dapat ilham yang bertentangan dengan yang sebenar realiti, maka ini yang ditolak. Yang kedua, menolak pertentangan antara akal dengan wahyu. Maka Islam pun secara rasional ni kalau dia tidak betul dengan akal, dengan wahyu, maka akal tadi salah.
Maka Al-Quran merupakan wahyu Allah, tidak boleh dipertikai dan diragi. Walaupun kita kata tak naklah huruf wow ni, tak percayalah. Wow itu pun sekiranya kita ragu, kita boleh menjadi kafir, boleh menjadi murtad, keluar pada agama. Ini menjadi pembimbing dan petunjuk kepada manusia, dan segala terkandung dalam Quran tidak boleh diperselisihkan dengan akal manusia. Jadi apa yang Al-Quran kata, maka itulah yang dipegang. Jangan sampai kita tidak mengakui apa yang diperkatakan oleh Al-Quran. Dan rasional juga, Islam ini ataupun sumber tamadun Islam ini bersifat terbuka kepada penemuan baru berbanding dengan ajaran lain. Dalam tahu Islam, kita contohnya hari ini orang pakai roket. Kita kena belajar lah buat roket. Hari ini orang pakai buat kereta kebal. Kita kena belajar kereta kebal. Maksudnya apa? Kita tidak menghalang sesuatu yang baru yang selagi tidak bercanggah Quran Sunnah. Melainkan perkara-perkara yang boleh merosakkan manusia. Contohnya klonkan orang. Tak boleh lah. Ataupun perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ambil jantung babi jadi jantung manusia contoh. Tak boleh lah. Maka penemuan-penemuan baru dalam sains dan teknologi atau apa saja pencapaian penciptaan membawa kebaikan tidak ditolak. Contohnya kita nak buat mesin basuh. Mesin basuh dulu mungkin kering saja. Sekarang dah ada mesin basuh untuk lipat sekali. Kan? Mungkin lipat pun dah ada. Akan datang mungkin mesin basuh pakai sekali. Kan? Dah malas sangat dah ni, pakai terus. Itu contoh. Okay. Namun, penerimaan terhadap yang baru ini tertakluk kepada apa? Tertakluk kepada kriteria yang telah ditentukan. Contohnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta akal manusia. Maka boleh buat. Penemuan baru boleh kita pakai. Tidak membawa kepada kemudaratan dan juga kesesaran kepada makhluk. Kan? Kita buat sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat. Dan juga tidak menjerumuskan manusia kepada maksiat. Buat penemuan baru ini, teknologi-teknologi baru ini tidak membawa pada maksiat. Dan apa yang penemuan baru yang kita buat itu sebenarnya sepatutnya meningkatkan keimanan dan membuktikan kekuasaan Allah. Itulah sepatutnya penemuan baru yang kita nak buat. Apa yang dapat meningkatkan diri kita kepada Allah. Maka itulah yang kita cuba bangunkan dan kita kembangkan. Dan yang ketiga aspek akidahnya, aspek kaedahnya, iaitulah dalam aspek toleransi. Iaitulah umat Islam dituntut memiliki sifat tolerance. Ada toleransi, maknanya tidak pre kebinatangan ataupun istilah kita pre kemanusiaan. Kita kena ada tolerance lah. Maknanya walaupun berperang, tetap kita ada toleransi. Jangan kita hantam kromo saja. Alright, itu yang kedua. Tentang syariah. Pertama tentang ilmu, kedua tentang syariah, tentang akidah, dan yang ketiga kita masuk kepada tentang syariah. Apakah dia syariah ini? Iaitulah himpunan hukum, peraturan, ketetapan Allah bagi mengatur hubungan manusia dengan Allah. Maknanya peraturan menghubung manusia dengan Allah Ta'ala, dan hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan dunia, bahagia dunia dan akhirat. Maknanya ini adalah syariah tujuannya. Kenapa manusia ni ada tendensi untuk tidak taat kepada Allah Ta'ala? Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'allazina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu menjalankan syariat dari hukum agama, maka turutilah ia. Dan janganlah kamu turut hawa nafsu yang tidak apa yang orang-orang yang tidak mengetahui. Maknanya kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Jangan kita dengar cakap-cakap orang yang cakap begini begitu, tapi sebenarnya mereka tidak tahu kejahilan. Maknanya jangan ikut wala tattabi ahwa, jangan ikut hawa nafsu. Kadang-kadang kita banyak ikut hawa nafsu. Sebab tu orang kata ikut nafsu, lesu, ikut rasa binasa, ikut Islam selamat. Begitu jadi aspek syariah. Jadi apakah hebatnya syariah Islam ini? Pertama, syariah Islam ini bersifat dengan sempurna. Maksud sempurna ni apa? Memenuhi keperluan manusia dalam semua aspek bidang. Nah, apa? Semua ada dalam Islam. Yang kedua, syariah Islam ini istimewa, lengkap dalam mengatur urusan manusia. Maknanya semua perkara ada dalam Islam.
Dan yang ketiga, dia bersifat sepadu mengatur urusan dunia dan keagamaan. Bukan hanya kita nak melakukan dalam aspek perkara-perkara yang melibatkan akidah syariah, tetapi dalam luar kita bekerja, bersukan, riyadhah, semua itu dimasukkan ya. Dan bersifat universal. Mana tamadun Islam bersifat universal dan juga bersifat dengan matlamat yang jelas untuk menggapai keridaan Allah. Dan bersifat tetap. Dan termasuk juga bersifat anjal dan fleksibel dalam perkara-perkara yang maslahah. Maknanya tidaklah terlalu rigid dalam satu-satu perkara. Ini adalah keistimewaan tamadun ataupun syariat Islam. Dan manifestasi syariat dalam tamadun Islam antaranya memelihara 5 perkara, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, akal, kehormatan, harta benda. Ini kita kata menjadi basic kepada manifestasi kita kata asas kepada tamadun Islam, memelihara agama. Yang mana agama Islam ni teras kepada agama yang mana wajib dipertahankan kerana merupakan nikmat paling besar. Justru Allah Ta'ala melarang perbuatan syirik dan khurafat. Contohnya Allah menyebut dalam surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agamamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita Islam telah sempurna, tak payah nak ditambah-tambah lagi. Maka perlulah kita follow Islam secara kafah. Dan dalam ayat lain Allah Taala menyebut dalam surah Ali Imran ayat 85 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan ia pada hari kiamat kelak termasuk orang yang rugi. Hari ini dia menyembah Tuhan yang tidak sepatutnya. Dia tidak menyembah Allah. Dia bersusah payah, keluarkan duit dan sebagainya. Tetapi kesudahannya apa? Kesudahannya dia tidak mendapat apa di akhirat nanti. Sebab dia tak sembah Allah Ta'ala. Sepatut sembah Allah. Alia, slide seterusnya. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Ta'ala menyebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kamu beribadat, menyembah hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi. Dan janganlah kamu sembahnya bihi syai'a, dengan apa sesuatu pun. Ini ayat menunjukkan kepada kita, dalam pada kita menceritakan pasal tamadun, kehebatan tamadun, maka semua nilai tadi mestilah kita mengabdikan diri kepada Allah. Jangan kita menyekutukan Allah. Next. Seterusnya yang kedua, kita memelihara nyawa. Islam melarang manusia membunuh tanpa ada hak, yang merupakan salah satu dosa besar. Dosa besar. Maknanya kita kena jagalah. Yang mana Allah menyebut, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Al-Isra 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Maknanya kemiskinan, takut papa kedana miskin. Lalu Allah Ta'ala kata, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Jadi kita takut-takut ni bukan apa. Sebab Allah Ta'ala kata, rezeki engkau pun kami yang bagi. Anak engkau pun kami yang bagi. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Mana adalah dosa besar. Hita'an kabira, dosa-dosa besar. Termasuklah dosa paling besar, syirik kepada Allah. Dosa derhaka kepada mak bapak. Dan termasuklah dosa bunuh. Dosa membunuh bayi lelaki-laki ataupun bayi perempuan, maknanya termasuk dosa dalam membunuh. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Al-Ma'idah ayat 32 sambungannya. Maka barang siapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi,
maka dia seolah-olah telah membunuh manusia semuanya. Dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semua. Ayat ini menunjukkan kepada kita perlu untuk kita memelihara, jangan sampai kita merosakkan ataupun mendatangkan perkara-perkara yang boleh mengundang kita kepada membunuh orang sebagainya. Maka Allah Ta'ala kata siapa yang bunuh orang, seolah dibunuh semua orang. Siapa yang menghidupkan orang, memelihara, menjaga, macam polis abang askar kita kan. Maka dia telah memelihara manusia semuanya. Ayat ini menunjukkan kepada kita perlu untuk kita memelihara nyawa. Tidak boleh kita mengambil nyawa dengan membunuh diri ataupun kita bunuh orang lain. Dan termasuk dalam memelihara nyawa ni menjaga kesihatan dan pemakanan yang merupakan memelihara nyawa. Makan kena jaga, jangan semua manis, kecil manis, jangan semua garam, macam-macam darah tinggi. Justru Islam menyuruh supaya kita peka dalam pemilihan makanan. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Wadhkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang dikurniakan oleh Allah kepadamu daripada benda yang halal lagi baik dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah semata-mata. An-Nahl ayat 114. Ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita memelihara nyawa. Memelihara nyawa dalam arti kata kita jaga daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kesihatan kita dengan memakan makanan yang baik-baik dan kita hanya saja menyembah Allah Ta'ala. Seterusnya memelihara akal fikiran. Yang mana akal ini sangat signifikan membezakan manusia dengan haiwan dan melayakkan manusia menerima tanggungjawab membezakan baik dan buruk. Dan manusia dilarang melakukan perkara yang merosakkan akal. Contohnya minum arak. Kita isap dada, ganja, sertai lembu sebagainya, maka Islam larang. Yang mana Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Rijisum min amali syaitan, rijis ini najis, min amali syaitan daripada fajtanibu, maka jauhkan, jangan kita dekat. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang berjaya. Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menunjukkan kepada kita beberapa perkara, antaranya dilarang minum arak, dilarang kita sembah berhala, dilarang kita ini mengundi nasib. Kan mana teka-teka nasib tak boleh. Jangan teka-teka. Dan begitu juga kita memelihara kehormatan diri, maruah. Yang mana kehormatan diri seperti maruah ini keturunan hanya boleh dilakukan melalui perkahwinan yang sah. Maka dijauhilah perkara yang merosakkan kehormatan. Contohnya surah Al-Isra ayat 32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا, jangan kamu hampiri az-zina. Zina. Maknanya hampiri kepada zina pun tak boleh, berzina lagi tak boleh. Kenapa? Ia adalah satu perbuatan yang keji dan perbuatan yang jahat. Wasa asabila, membawa kepada kejahatan. Ya ayyuhalladzina amanu la yazhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang beriman, janganlah ada satu puak merendah-rendahkan puak yang lain. Mungkin puak yang dicemooh itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain. Mungkin puak yang dicemooh itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan kamu pula menjera dirimu sendiri. Dan jangan kamu pula kamu memanggil panggilan yang buruk. Panggilan yang buruk. Kawan-kawan kita. Dan amatlah buruk sebutan
nama fasik sudah orang beriman. Siapa yang tidak bertaubat, maka dia orang yang zalim. Jadi kalau kita pun dah tersilap, bertaubat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Al-Hujurat ayat 11. Ini kita, jangan kita cela diri kita. Contohnya, kita telah melakukan maksiat, kita cela bagi tahu dalam FB sebagai jangan. Kita bertaubat pada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan kita merendah-rendahkan diri kita dengan meletakkan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dan begitu juga memelihara harta benda. Yang mana harta merupakan keperluan manusia. Manusia dilarang mengumpulkan harta dengan cara yang salah. Seperti rasuah, mencuri, makan harta anak yatim. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu mengeluarkan harta kamu atau dengan cara memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil harta manusia yang berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui salah. Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menunjukkan kepada kita kena jaga harta dan kita kena jaga sumber pendapatan harta kita daripada mana. Adakah daripada yang batil. Ini perlu jaga. Dan manusia disarankan agar menafkahkan harta pada jalan Allah melalui kaedah sedekah, wakaf, infak, zakat. Ini. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik dan memperbaiki amalan, berusaha memperbaiki amalan. Ayat ini menunjukkan kepada kita impak harta di jalan Allah Ta'ala ini dan jangan kita merosakkan diri kita ke lembah kebinasaan lah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'if liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingkan orang menermakan harta di jalan Allah Ta'ala. Adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan daripada satu biji dari 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Itu padi lah. Jadi digandakan sehingga 700 gandakan bahkan lebih. Jadi kita pelihara harta kita dan bukan pelihara, kita impakkan harta kita, dia akan berkembang lagi, bertambah lagi harta kita. Dan yang ketiga aspek yang menjadi yang keempat asas kepada tamadun Islam adalah akhlak. Dan akhlak tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. Dan prinsip akhlak ia bersifat dengan universal, lengkap dan tidak boleh diubah sesuai mengikut selera manusia. Kalau kita kata berakhlak ni hormat dengan Allah, kita malu kepada Allah, malu semua manusia, itu adalah satu sifat yang perlu kita pegang, tak boleh ubah-ubah. Dan asal perkataan akhlak ini adalah khuluq, budi pekerti, tingkah laku, tabiat ataupun PL, perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak dia apa? Sifat yang tertanam dalam jiwa seorang dan darinya terbentuk perbuatan yang mudah tanpa perlu dipertimbangkan oleh akal. Dan antara tujuan Nabi SAW diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hadis pada Baihaqi. Nabi kata, aku diutuskan, tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya ada something bad attitude di kalangan masyarakat Quraisy. Dan juga bukan Quraisy, dengan semua. Mungkin kita juga orang Melayu pada masa itu. Maka akhlak membezakan manusia dengan haiwan. Dan akhlak yang baik mencerminkan keimanan kepada Allah. Dan banyak tamadun untuk akibat kepencangan akhlak. Sebab rosaknya akhlak. Dan skop akhlak dalam Islam merangkumi kehidupan manusia melibatkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam. Hubungan dengan Allah, kita malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala tahu isi hati kita, lentasan perasaan kita. Semua Allah Ta'ala tahu. Tiba-tiba kita tidak beribadat dengan cara benar. Maka kita malu kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nampak kita ni. Tak pernah tak ada. Maknanya keseluruhan tadi. Dan begitu juga akhlak dengan orang, tepati janji, kena pegang. Akhlak dengan alam, perlu untuk kita menjaga alam ini. Next.
Okay, apakah prinsip taman Islam? Yang mana prinsip taman Islam ini pengabdian diri kepada Allah dalam semua kegiatan hidup. Ini kena settle. Jangan ada kita mengabdikan diri kepada yang lain. Berasaskan akidah Islam, keluhuran nilai kemanusiaan, nilai kesucian dan keharmonian hidup manusia sebagai khalifah. Maka taman Islam menekankan aspek hubungan manusia, iaitulah dengan Allah, dengan manusia dan juga dengan alam. Next. Apakah ciri keistimewaan Taman Islam ini? Ciri keistimewaan Taman Islam. Yang pertama, Taman Islam bersifat Rabbani. Apa makna Rabbani? Dia daripada Allah. Dia wahyu daripada Allah. Bukan daripada izm-izm ciptaan manusia seperti mana daripada agama lain. Mereka kebanyakan bersifat daripada kemanusiaan. Juga hawa nafsu dan juga pegangan-pegangan tertentulah. Sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Maknanya Tamadun Islam ni dia sesuai dengan akal dan juga manusia itu sendiri. Dan sebenarnya Tamadun Islam ni tidak membebankan. Ciri-ciri Tamadun Islam ni tidak membebankan. Seterusnya bersifat dengan sempurna dan menyeluruh, keseimbangan rohani dan jasmani sepanjang zaman, terbuka dan toleransi, kesatuan dalam kepelbagaian. Jadi Tamadun Islam ni lengkap. Sebagaimana yang kita kata asas kepada keistimewaan syariah Islam. Okay. Bagaimanakah tamadun ini berlahir, berkembang dan merosot? Tamadun Islam lahir di Mekah setelah Nabi SAW diutuskan menjadi seorang Rasul, dan seterusnya berkembang Madinah dan seluruh tanah Arab. Jadi tamadun Islam ini berkembang semasa Nabi SAW menubuhkan membawa Islam ini. Dan Taman Islam terus berkembang melepasi sempadan hingga ke Kufah, Basra, Damsyik, benua Afrika, Eropah, China, India dan Asia Tenggara. Jadi kesannya begitu besar kepada seluruh. Apakah faktor yang menyebabkan Taman Islam ini lahir? Antaranya faktor utama kelahiran Taman Islam itu adalah pemantapan akidah dan perlunya akidah yang dibina keyakinan berasaskan ilmu. Maknanya antara faktor kelahiran adalah disebabkan apa? Akidah Islam itu sendiri. Kita nak semua orang menganut Islam. Kita nak semua orang menyembah Allah. Jadi aspek akidah ini merupakan keyakinan berteraskan pada ilmu. Yang kedua, wahyu pertama diturunkan mementingkan ilmu pengetahuan dan juga penggunaan akal. Penggunaan akal. Dan Islam menyuruh supaya berfikir dalam mencari kebenaran dan melarang menerima sesuatu yang bersifat jahil dan ikut-ikutan. Maka tak boleh. Dan Al-Quran Sunnah mengajak umat Islam mempelajari dan juga mendalami ilmu pengetahuan. Kita belajar, buat research, kajian, masuk kolokvium, seminar. Dan isi kandungan Al-Quran mengandungi pelbagai rahsia ilmu untuk diterokai, direnung dan dikaji. Banyak dalam Al-Quran. 6,236 ayat, kalaulah dikaji satu persatu menghasilkan ilmuwan yang hebat. Dan luasnya ilmu Allah Ta'ala takkan mampu menyelongkan rahsia apa yang Allah Ta'ala telah sediakan. Maknanya terlalu besar. Alright. Seterusnya kita tengok ringkasan kelahiran perkembangan kebesaran tamadun. Tamadun Islam lahir di kawasan yang kering dan tidak subur, berbeza dengan tamadun lain. Tamadun lain lahir di tepi sungai. Sungai macam-macam lah. Sebab jaringan pengangkutan. Tapi tamadun Islam di lembah yang tandus. Dan kelahiran atas faktor agama, bukan faktor geografi. Sebab agama yang meletakkan. Dan Nabi SAW sebagai pesuruh Allah telah melaksanakan peranan selama 13 tahun di Mekah dan di Madinah. Berjaya membentuk umat Islam yang mempunyai personaliti unggul sehingga membentuk sebuah tamadun yang besar, merangkumi segala aspek kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maknanya satu perkara yang besar, 13 tahun Nabi didik di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan tamadun Islam hanya meliputi sebahagian semenanjung Arab, daerah hayat Nabi SAW. Sebahagian saja. Tapi berkembang zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Ali. Dan begitulah seterusnya. Dan pengaruh tamadun Islam telah diteruskan oleh sahabat baginda di bawah Khulafa' Ar-Rasyidin. Ke bawah wilayah lain. Dan tamadun Islam telah mengubah cara hidup manusia tanpa mengira bangsa kepada kaedah yang lebih baik dan juga membangun. Maknanya sentiasa upgrade
Dan semua bangsa-bangsa disatukan menjadi satu ummah didasari kesatuan akidah, prinsip kebebasan dan juga keadilan. Jadi kita satukan bangsa-bangsa apabila mereka ini beriman pada Allah SWT. Kesatuan akidah. Dan Taman Islam berkembang pesat di era kerajaan Umayyah dan Abbasiyah yang merupakan zaman kemuncak kegemilangan Taman Islam. The Golden Age Taman Islam. Dan kegiatan intelektual berkembang pada pusat pada ketika itu. Aktiviti ilmu pertanian dijalankan di samping madrasah, universiti sebagainya berkembang. Dan bidang keilmuan juga tidak tertakluk hanya kepada bidang agama, tauhid, mantik, balaghah, tetapi bidang-bidang lain seperti aspek perubatan, astronomi, matematik, kimia, falsafah dan sebagainya. Dan seterusnya. Uh, Selain itu lahirnya ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, tokoh falsafah, sains juga perubatan, Ibn Haytham, sarjana dalam fizik matematik, Al-Ghazali, falsafah dan juga tasawuf. Ini menunjukkan taman Islam yang unggul hebat. Dan semangat ilmuwan menjadi faktor pada penyebaran taman Islam ke Eropah. Sebab apabila mereka ini menjadi pakar, menjadi rujukan, maka Eropah mengambil kira juga. Dan di Andalusia, taman Islam berkembang pesat selama hampir 8 abad, 800 tahun. Orang Islam didorong oleh semangat cinta ke ilmu telah menjadi perintis kepada perkembangan tamadun di Andalusia dan juga Eropah. Dan pemerintahan telah membawa masuk sarjana dari seluruh dunia ke Andalus dan mengajar pelajar-pelajar untuk menjadi pelbagai ilmu. Iklan je. Jam Ustaz tengah bunyi. Alright, sama balik. Jadi kerajaan Osmania di Turki diasaskan sekitar 1758 atau 1300 lah. Dan mencapai kemuncaknya bila Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantinopel pada 1453. Ini apabila kerajaan daripada kerajaan Byzantine. Maknanya dia dapat membuka balik Turki tu. Dan di India, tamadun Islam mula bertapak tertubuhnya kerajaan Ghaznawi di hujung abad ke-10 di samping kerajaan Islam lain seperti kerajaan Islam Ghori, Kesultanan Delhi, Kesultanan Seljuk, Mongol dan sebagainya. Dan di akhir abad ke-18, kerajaan Osmania Turki mula lemah. Wilayah Islam di Eropah dan utara mula dijajah oleh kuasa Eropah. Sultan Abdul Hamid II merupakan pemerintah yang terakhir sebelum digulingkan oleh Mustafa Kamal Atatürk, cenderung kepada Barat menjadi presiden pertama Turki.
Ah, dan masyarakat yang telah dijajah oleh Barat gagal mempertahankan tamat Islam setelah sebahagian besarnya menepasi ideologi sekuler. Ideologi sekuler. Ini antara kita kata perkembangannya. Dan next seterusnya kita boleh tengok antaranya bagaimana dalam gambar tu. Zaman Nabi kecil kan. Lepas tu zaman Abu Bakar Siddiq besar sikit. Lepas tu tambah lagi zaman Umar Al-Khattab lagi hijau. Dan Khulafa Uthman bin Affan lagi besar. Lagi besar, lagi besar. Inilah hebat kehebatan empayar Islam. Kita tak ada apa kita boleh buat. Dan Turki Osmania lagi lah sampai ke Toledo, ke Jazair, ke Kairawan, Tripoli dan sebagainya lah. Maknanya sampai ke Bukhara, ke Kabul, Pakistan, Afghanistan semua tu lah. Right, ini antara kita kata pemerintahan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Uh, dan begitu ke kerajaan Abbasiyah lagilah besar, menguasai semua sekali. Dan juga seterusnya Turki 1580. Ini dia kuasai semua tu lah. Turki punya empire, punya lah besar, keliling. Uh, sampai ke Mediterranean dan sebagainya lah. Luas betul ya. Alright, ini kita kata world of Islam, distribution world population kita boleh tengok Malaysia kat mana. Termasuk berapa peratus Malaysia tu kalau ikutkan. Malaysia tu nilaian peratus 30 hingga 65. Kita 65% saja. Tengok Indonesia. Indonesia negara dia, kita tengok 85%. Tapi negara-negara yang lain, Saudi Arabia, Kuwait, tu 100%. Egypt, Libya, Algeria, Morocco dan sebagainya lah. Kan? Daripada situ kita dapat keseluruhan ni. Berapakah current population ataupun Muslim sebenarnya orang Islam ada kurang 2 2 bilion daripada 7 bilion. Alright. Apakah faktor keyakinan kecemerlangan taman Islam ini? Antara lain keyakinan umat Islam terhadap ajaran Islam. Sebab orang mengambil Islam sebagai cara hidup. Yang kedua, pemerintah yang bertakwa dan bijaksana. Dan yang ketiganya, sumber ekonomi yang luas dan banyak. Ekonomi yang luas dan banyak. Dan yang keempatnya, politik yang stabil. Dan keadilan yang menyeluruh. Orang kafir ke sebagainya, diadili dengan sebaik. Ketenteraan yang kuat. Orang Islam ni nak mati syahid. Jadi berjuang untuk mati. Dan kedudukan yang strategi. Tempat-tempat tadi strategi. Dan prasarana yang sempurna. Ini infrastruktur yang sempurna. Dan keterbukaan kepada taman lain. Maka menyebabkan kecemerlangan. Jadi kalau kita ada dalam diri kita beberapa perkara ini, maka kita akan pun menjadi manusia yang hebat. Okey, apakah faktor kecemerlangan? Antara lainnya, faktor umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Contohnya Al-Quran menganjurkan perkembangan akal fikiran dan ajaran mengajak umat Islam mempelajari pelbagai ilmu. Jadi kita ni disuruh belajar. Tambah ilmu. Yang kedua, pemerintah yang bertakwa dan bijaksana. Maknanya bukan pemerintah yang penakut dan juga tidak mau berbincang. Tapi dalam konteks ini, pemerintah yang bertakwa dan bijaksana ni, dia bukan sekadar dia hanya tahu, tetapi dia rujuk pakar-pakar. Maknanya yang mana di zaman tamat Islam, umat Islam, wilayah Islam diterajui oleh pemimpin berwibawa, adil, cintakan ilmu sebagai Khalifah Harun Ar-Rashid, Khalifah Al-Ma'mum di zaman kerajaan Abbasiyah di Baghdad, Abdul Rahman III, Al-Hakam II di zaman kerajaan Umayyah di Andalusia. Dan ulama-ulama ilmu dibantu dan dihormati, diberikan segala macam bentuk. Maknanya ini pemerintah bertakwa ni menjaga ulama. Dan yang ketiga, sumber ekonomi yang luas dan banyak. Zakat salah satu sumber keuangan umat Islam dan berusaha mencari harta agar dapat mengeluarkan zakat. Jadi Islam suruh kita ni kaya supaya kita keluarkan zakat, bantu orang susah. Dan di zaman kebergelangan taman Islam, wilayah meluas hingga ke Andalusia di sebelah barat dan membangunkan institusi pendidikan di India sebelah timur, menjadikan sumber ekonomi bertambah luas, digunakannya untuk membangunkan institusi pendidikan, perpustakaan, kemudahan awam sebagainya, berpusat, centralized. Dan yang keempat, antaranya faktor kecemerlangan juga, termasuklah abad yang ke-8 hingga ke-13, dunia umumnya didominasi oleh empayar Islam. Dan dunia Islam berada dalam keadaan aman. Dan keadaan stabil memberikan perintah umat Islam
menumpukan kepada keilmuan dan juga aspek memakmurkan masjid dan sebagainya. Dan umat Islam bebas mengembara ke pelosok dunia tanpa untuk dunia Islam tanpa perdagangan maupun menuntut ilmu pengetahuan. Boleh datang dan tak ada pasport pun merentas. Dan keadilan yang menyeluruh. Pemerintah Islam menunjukkan sifat keadilan menyeluruh tanpa mengira agama dan menjadikan kegiatan agama aktiviti harian berjalan dalam keadaan aman. Ini salah satu faktor menjadi kecemerlangan. Termasuk juga seterusnya yang kuat. Ketenteraan yang kuat seperti menjadikan keamanan dan keselamatan wilayah terjamin di samping digerungi oleh pihak musuh. Dan kekuatan ketenteraan Islam turut didorong oleh semangat jihad yang tinggi. Mati syahid. Dan kadang membolehkan pemerintah memberi tumpuan pada pembangunan. Dan seterusnya, kedudukan yang strategi. Secara geografinya sebagian besar wilayah Islam berada dalam keadaan kedudukan yang strategi, menguasai jalan-jalan perdagangan dan bumi yang memiliki pelbagai sumber alam yang kaya. Dan atas faktor inilah ramai pedagang Islam berdagang hingga ke China dan juga alam Melayu. Ini antara kedudukan yang strategi. Dan begitu juga prasarana yang sempurna sejak awal lagi tahun Islam, pemerintah Islam menekankan penyediaan kemudahan yang terbaik pada rakyat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab misalnya pernah diiktiraf sebagai bapa pembangunan kerana sumbangan menyediakan banyak kemudahan kepada rakyat. Dan juga kerajaan Umayyah yang memerintah di Andalusia contohnya banyak menyediakan infrastruktur contohnya jalan raya, madrasah, hospital sehingga menjadi tumpuan kepada masyarakat. Dan juga sifat kita kata keterbukaan kepada tamadun lain, sikap pemimpin kita menerima pandangan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Okey, begitu juga dengan faktor kemerosotan. Faktor kemerosotan antaranya pemerintah yang lemah, tadi pemerintah yang kuat, dan juga berlaku penyelewengan dan keruntuhan akhlak, menipu, akhlak rosak sebagainya, dan kekurangan sumber ekonomi, antaranya ekonomi yang kurang, dan kegiatan ilmu tidak berkembang, masih di tahap yang lama, dan juga termasuklah dalam aspek ini ancaman musuh luar, macam mana musuh luar dan juga berlaku bencana alam dan juga wabak penyakit dan sebagainya menyebabkan juga kemusnahan berlaku kepada kemerosotan sebuah tamadun Islam itu sendiri. Okay, apakah sumbangan tamadun Islam? Kalau kita tengok dalam aspek ini, sumbangan tamadun Islam, aspek akidah, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan juga kesenian. Yang mana kalau aspek akidah ini, Allah. Dan yang kedua aspek sosialnya, tamadun Islam memperkenalkan prinsip keadilan, persamaan, kehormatan dan kemuliaan insan sosial. Dan aspek ekonomi, berteraskan keadilan, mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan, gharar dan sebagainya. Aspek politik memperkenalkan prinsip keadilan dan amanah, kewajipan mentaati pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan juga aspek ilmu pengetahuan, Islam menggalakkan manusia menuntut ilmu dan menguasai ilmu pengetahuan bukan sekadar ilmu tradisi, tetapi juga ilmu moden, pembangunan Islam yang unggul, IT, teknologi yang terkini. Kalau perlu TikTok, pakai TikTok, tapi tujuan untuk mengembangkan ajaran Islam. Dan aspek kesenian melainkan pelbagai seni termasuklah seni bahasa, seni tulisan, seni bina, seni muzik, sastra dan sebagainya. Maka ini adalah sumbangan daripada tamadun Islam. Alright. Dan yang terakhir tajuk kita iaitu jihad menurut Islam. Jihad seringkali dipahami sebagai tindakan yang dikait dengan perjuangan menggunakan senjata atau secara fizikal sebab kekerasan. Hakikatnya jihad dalam Islam memberi pengertian yang cukup luas, meliputi semua aspek kehidupan kita. Jihad dalam aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek kepercayaan dan sebagainya. Maka jihad diambil pada perkataan bahasa Arab dari perkataan jahada, yujahidu, jihadan. Iaitu segala usaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan atau menolak sesuatu. Kita sungguh-sungguh lah. Maknanya usaha yang sungguh-sungguh. Dan pengertian jihad menurut syariat menentang orang kafir di medan pertempuran dan menghapuskan segala bentuk rintangan terhadap dakwah bagi menjadikan kalimah Allah itu tinggi. Jadi mana-mana orang yang menghalang kita untuk menyampaikan dakwah, maka kita kena berjihad lawan dia. Dan untuk jihad diartikan sebagai beriman kepada Allah Ta'ala dalam aspek peperangan, berjuang menentang nafsu dan lain, perjuangan
yang mana jalan Allah ini merupakan menegakkan kalimatullah yang mulia, mengangkat kalimah Allah yang mulia. Right. Dalam jihad infiru hifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Atau yang satu berangkatlah kamu semua dengan rasa ringan atau berat dan berjihadlah dengan hartamu dan dirimu di jalan Allah Taala, fi sabilillah, di jalan Allah Taala. Sabda Nabi Sallam, barang siapa yang mati sedang dia tidak pernah berjihad dan tidak punya keinginan untuk berjihad, ia mati dalam keadaan mati munafik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lidahmu. Riwayat Ahmad dan juga An-Nasai. Ini antara kita kata masuk jihad. Dan seterusnya, apakah pembagian jihad? Jihad ni ada jihad nafsu, melawan hawa nafsu, dan jihad yang zahir dan nampak. Jihad yang agung besar ni melawan musuh Islam sepertinya iblis, syaitan, melawan nafsu kita, mengajak kepada kejahatan. Dan jihad yang zahir ini termasuklah jihad yang kafir, orang kafir ataupun munafik ataupun fasik. Jadi kita kena betulkan balik dia. Dan jenis-jenis jihad ada jihad dengan hati, dengan lisan, dengan ilmu, dengan harta, dengan diri, dengan nyawa. Mana tingkatan-tingkatan ini dia kena tengok realiti dan keadaan umat pada masa itu. Alright, itu saja. Wallahu alam. Afrika. Afrika.